Jadi Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi syrah li sadri ya Allah. Ini firman Allah ya. Rabbi syrah li sadri ya Allah, lapangkanlah dadaku supaya aku berlapang dada. Kita kalau nak nasihat seseorang, nak bercakap seseorang, kita jangan duduk paksa orang yang kita nak cakap tu supaya berlapang dada. Saya nak nasihat sikit ni, saya harap awak berlapang dada ya. Betul tak? Biasanya kita ni nak orang yang dengar tu berlapang dada. Sebenarnya orang yang nak menyampaikan terlebih dahulu kena berlapang dada. Minta dengan Allah, lapangkanlah dadaku, nak ilham, nak ilmu, dan apa-apa respon daripada orang yang mendengar kena lapang dada. Ceramah pasal sabar kan? Sabar ya tuan-tuan. Ni yang tengok handset tu, kenapa tuan? Nampak penceramah yang tak sabar tu kan? Contoh saya bagi tahu, betul kan? Kadang kita marah anak kita. Lepas tu bila anak buat muka, kita terus marah. Tengok tu, Umi cakap buat muka. Maksudnya siapa yang tak berlapang dada di sini? Anak ke ibu tu? Ya, awal-awal lagi kita tak berlapang dada. Bagaimana kita nak expect anak kita, suami kita berlapang dada? Masya Allah. Jadi dalam nak berbicara dengan orang, dalam kita nak deliver kita punya servis sebagai doktor ke, sebagai nurse ke, sebagai apapun kerja kita, ini hospital kan, macam-macam lah pekerjaan yang ada di sini. Yang pertama, Rabbi syrahli. Sebab itu doa ni awal-awal pagi sebelum mula kerja kita dah mula baca. Kita hanya pesan pada anak, baca doa sebelum belajar. Itu kan doa sebelum belajar. Biasa kita buat rutin dan kehidupan kita sentiasa belajar. Bukannya kita cakap, Umi dah habis dah belajar. Saya dah sampai profesor dah, saya dah PhD dah. Pembelajaran adalah proses sepanjang hayat. Siapa yang berhenti belajar, dia umpama seperti air yang bertakung, berkeladak nanti, kotor. Tapi kalau kita sentiasa belajar sampailah mati, kita umpama air sungai yang sentiasa mengalir, airnya jernih. Dan tepi sungai itu ada tumbuhan, ada pokok, ada rumput yang akan tumbuh. Kita akan sentiasa dibersihkan. Kotoran memang ada, tapi sebab air sentiasa mengalir, jadi dia akan bersih. Subhanallah. Jadi memang setiap hari kita adalah dalam proses pembelajaran. Kadang kita diajar, dididik oleh klien kita, oleh pesakit, oleh orang atas, oleh orang bawah, oleh rakan sekerja. Semua itu bentuk tarbiyah Allah terhadap kita. Pendidikan langsung Allah terhadap kita melalui manusia sekeliling. Sebab Allah nak polish kita, akhirnya kita kembali dalam keadaan bersih. Bila kita sabarlah dengan ujian Allah tu. Okey. Jadi Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Subhanallah. Antara orang lelaki dengan orang perempuan, mana lagi banyak urusan ni? Hari ni hari perasan sedunia. Orang lelaki tak ada ni, semua perempuan ni ada. Oh, wakil seorang. Cik kalah kan? Kalah lah semua perempuan ni. Subhanallah. Kalau kita lihat, memang kita nampak orang perempuan lah yang sibuk, start pejam mata sampai tutup mata. Dia lah yang pertama celik mata dan dia lah yang terakhir tutup mata. Dan dia rasa semua benda dia nak fikirlah, dia kena fikir dan sebagainya. Subhanallah, banyak sangat urusan. Urusan diri sendiri, urusan nak pakai tudung apa pun banyak masa dah. Nak pakai baju mana, nak bawa beg mana, nak ni. Urusan anak, urusan sekolah. Sekarang ni anak periksa UPKK kan? Anak saya pun ada periksa kat UPKK. Begitulah, kehidupan kita sangat banyak. Wahai muslimat sekalian, wahai para wanita sekalian dan juga lelaki, manusia memang itulah digelar sebagai penyelesai masalah, makhluk penyelesai masalah. Lepas satu masalah, kita tak boleh sebut apalah masalah tak habis-habis. Memang tak habis. Sampai bila? Sampai mati. Dan itu memang disebut dalam Al-Quran. Kan Allah berfirman dalam surah yang kita baca sebelum tidur, surah apa? Surah Al-Mulk kan? Subhanallah. Allah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana permulaannya? Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam firman-Nya surah yang ayat yang kedua surah Al-Mulk yang bermaksud sesungguhnya aku menjadikan hidup kamu dan mati kamu adalah sebagai satu ujian, test, exam untuk result dia siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Apa yang kita buat start buka mata dah mula dah test untuk hari ni.
Jadi setakat result sampai saat ni lah kita berjaya tak dengan ujian-ujian Allah. Apa pun. Buka mata, bangun, lulus tak? Tadi baca doa tak bangun tidur? Ke bangun tidur, ui dah lambat. Yang tu keluar dulu. Ataupun bangun tidur dah marah-marah. Bangun! Contohlah kan. Maksudnya dah bermula dah tu hari ni. Adakah kita berjaya memulakan dengan cergas? Adakah kita dah berjaya memulakan hari ini sebelum subuh? Solat tahajud 2 rakaat sekurang-kurangnya, kemudian boleh solat sunat. Lepas tu adakah kita dah berjaya mulakan hari ini dengan bacaan Al-Quran? Dah berjaya tak mulakan hari ini dengan zikir? Sebab itu kita kena guna kuasa, the power of now. Macam tu. Kuasa bila nak bermula sekarang. Sebab hari esok tak akan bermula, melainkan bermula daripada hari ini, sekarang. Sebab ramai tangguh esok ada lagi, esok ada lagi. Tapi power of now tu, jadi sekarang pun dah mula zikir dah kan. Subhanallah. Test tu dah mula dah tu, celak mata. Lepas urusan sabar. Ada yang dah fail bila dah dah jam contohnya, marah-marah. Bila lah nak habis jam ni, sampai kiamat lah jam kat KL ni. Contohlah kan. Ataupun kita dah fail dah bila ada orang masuk selekor tanpa bagi signal. Adakah kita keluarkan perkataan apa, sentiasa diuji sampai tidur balik sepanjang hidup kita. Ujian test exam ini untuk Allah nilai, untuk dinilai adakah kita ni menjadi hamba Allah yang soleh. Subhanallah.